Yang ini kisah daripada seorang pendengar pemandu teksi. Namanya Abang Usman. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Abang Usman. Saya nak berkongsi pengalaman saya memandu teksi. Dan hal ini berlaku apabila saya ni sebenarnya menunggu seorang penumpang. Penumpang ni kata dia tak ada duit nak balik. Jadi dia kata boleh tak kalau saya ikut dia sampai dekat rumah, nanti dia akan bayar. Saya tahu Casey, saya dah pun pernah kena, teman-teman saya pun pernah kena. Selalunya kalau kes-kes macam ni, nanti bila dah sampai dekat rumah, dia hilang tak timbul-timbul. Saya pernah. Oleh kerana malam tu mood saya okey, saya pun tak marah-marah. Tak apalah, dalam hati saya, kalau dia bayar, Alhamdulillah. Kalau tidak, mungkin bukan rezeki saya. Mungkin Allah akan berikan rezeki yang lain. Jadi saya pun kata, baiklah, seorang budak perempuan lah yang nak pulang di rumahnya. Saya pun memandu dan budak ni pun duduk belakang. Bila saya tengok cermin, budak ni kelihatan macam resah gelisah tau. Dan saya tahulah ni mesti antara tanda-tanda yang saya ni akan ditipu lah. Jadi apa yang berlaku? Bila sampai dekat kawasan rumahnya, mohon maaf saya tak boleh beritahu di mana, takut dia sedang mendengar sekarang ini ya, katanya Abang Usman. Jadi kata, Abang tunggu sekejap ya. Saya naik atas, nanti saya ambil duit, saya turun bawah, saya kasih abang. Yelah dik, abang tunggu sini ya. Abang kalau tak percaya, ini dia keluarkan IC. Dia tunjuk saya. Ini IC saya bang. Apa-apa saya tak lari, saya kasih pada abang. Tak mau. Awak simpan IC. Tak apa bang. Okey, abang tengok, ini blok saya kan? Sama tak kat sini? Abang tengok alamat saya. Jadi, pendengar Ria 897. Saya pun dah terpandang, memang betul lah alamat pada IC sama dengan blok yang saya turunkan dia. Dia pun turun, dia kata, abang tunggu sekejap ya. Jadi budak tu pun naik atas. Setelah lebih kurang 15 minit saya tunggu, tak turun-turun budak ni. Kerana aku dah cakap kena tipu. Oleh kerana saya ingat alamat yang diberikan tu, ya, blok depan mata, cuma tahu tingkat berapa, unit berapa lah. Saya pun tak apalah, naik atas kejap, saya cuba ketuk pintu, kalau dia buka, saya minta, dan kalau dia kata tak ada, saya terus balik lah. Jadi saya pun matikan enjin, kata Abang Usman, berjalan menuju ke kolong blok rumah budak tu, dan saya cuba ingat, alamak, tingkat 5 ke, tingkat 7 ke, tingkat 6 Saya macam ingat-ingat lupa tau. Saya cuba Casey, naik tingkat 5. Jadi tekan butang lift turun, naik tingkat 5, keluar. Saya ingat nombor pintunya, tapi saya tak tahu tingkat berapa ni sekarang. Jadi, saya pergi ke rumah ni, saya ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pendengar Ria 897. Bila saya berdiri depan pintu rumah orang yang saya ketuk ni, saya tak tahulah rumah ni yang betul ataupun tidak. Tahu-tahu saya dengar Casey, macam orang mengerang tau Casey depan pintu rumah. Saya dah tercegat depan pintu. Kemudian ada makcik di rumah yang sama ni, tapi biliknya tepi koridor. Dia buka tingkapnya. Nak, lebih baik kau jalan nak. Jangan diri depan pintu aku nak. Jangan diri depan pintu aku nak. Jalan. Kenapa ni? Ya Allah, saya pun tinggalkan Casey, tak berani nak gunakan lift. Saya jalan ujung, turun tangga. Sampai bawah, saya nampak budak tu tengah berada depan teksi saya. Cakap, bang, minta maaf bang, saya lambat. Sebab tadi saya nak turun sakit perut. Katanya dia pergi tandas. Kemudian, saya pun ambil duit tu. Saya kata, tak maaf abang tadi tak percaya, macam buruk sangka dekat kau pula. Tak apalah bang, tak kisah. Saya faham, kata budak tu. Kemudian, abang tadi pergi mana? Itulah abang ingat kau lama sangat. Abang naiklah rumah kau. Rumah kau tingkat berapa Saya tingkat 8 bang. Oh, abang pergi tingkat berapa tadi? Abang pergi unit 30. Rumah kau unit 30 kan? Abang pergi tingkat 5. Abang pergi tingkat berapa? Abang pergi tingkat 5. Astaghfirullahalazim. Abang baik-baik bang. Tingkat 5 tu abang jangan pergi bang. Itu rumah bomo. Bomo?
Abang diri depan pintu rumah dia, abang dengar tak suara-suara yang menakutkan? Saya pun kata, saya ada dengar. Bang, baik-baik. Dah lah, abang balik bang. Budak tu jalan, pergi dekat lift, naik ke atas. Bila saya mendongak tengok tingkat 5, betul-betul depan rumah yang saya ketuk, dekat koridor tu, saya nampak ada perempuan tengah berdiri dekat koridor sedang tengok saya dari atas. Saya masuk teksi, hidupkan enjin, main CD surah-surah suci Casey. Saya ni bukan nak cakap berani. Saya dah pernah hantar penumpang pergi tempat-tempat yang menyeramkan. Tapi itulah antara pengalaman yang paling menakutkan. Saya masih meremang Casey, memandu keluar ni rasa takut sangat, sehinggakan saya singgah di kedai kopi berdekatan. 24 jam saya duduk dekat kedai kopi tu, lebih kurang 2 jam Casey. Habislah. Malam tu tak dapat ramai penumpang. 2 jam duduk Casey minum kopi untuk hilangkan rasa takut. Selepas saya berbual dengan teman-teman yang saya telah pun telefon, saya ceritakan, mereka pun terperanjat sebenarnya. Itulah pengalaman saya. Terima kasih dari Abang Osman, seorang pemandu teksi. Pendengar ya, tadi anda dengar sound effect gadis menangis. Ini yang berlaku kepada pendengar kita. Lina namanya. Kata Lina dalam kiriman email kepada saya, berlaku pada tahun 2004. Lina bersama seorang lagi teman wanitanya, kawan kepada Lina. Mereka berdua bercuti tidak jauh, dekat di salah sebuah hotel, dan mereka menginap di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka pergi ke sana untuk 2 malam 3 hari. Menginap di sebuah hotel. Hotel ni agak terkenal sedikit lah. Saya tak nak sebut nama hotel. Anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jadi kata Lina, beliau dengan temannya datang pagi, tak boleh check in. Jadi jalan-jalan, makan sana sini, kemudian balik, letak barang, keluar lagi. Kira all out lah. Sampaikan nak masuk malam tu, barulah balik hotel untuk berehat, mandi dan bersihkan diri, naik atas katil, buka televisyen untuk berehat. Jadi teman saya di tengah duduk dengan saya, maklumlah dari pagi keluar sampai malam baru balik. Teman saya terus dah masuk alam mimpi Casey. Tengah duduk saya berbual dengan dia, tengah cakap dengan dia ni. Cakap punya cakap, tiba-tiba dengar. Dia berdengkur Casey. Terperanjat saya dibuatnya. Saya tulis, alamak, ini tak boleh pakai lah. Orang tengah cakap dengan dia boleh tidur pula. Okeylah, saya pun matikan televisyen. Saya matikan lampu bilik. Cuma lampu yang menyala adalah lampu tandas. Saya ingat lagi, mak saya pesan, dalam rumah, lampu yang kau jangan matikan tandas. Lampu tandas saya hidupkan, saya tak matikan. Dan lampu tepi katil, ada panggil night lamp, lampu malam, yang saya juga tak matikan. Jadi tengah baring, saya nak lelapkan mata ni, hairan walaupun penat tak boleh tidur Casey. Kata Lina, golek kiri, golek kanan, tiba-tiba terdengar dalam bilik hotel kami, di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur, dengar dengan jelas bunyi suara perempuan menangis Casey. Siti. Saya kejut teman saya yang bernama Siti, yang sedang nyenyak tidur. Kejut Casey, saya tak tahulah teman saya ni tidur. Saya faham sangat-sangat, kalau ada perang dekat luar pun dia tak akan bangun.
Saya yakin ada di antara kita mempunyai teman ataupun adik-beradik yang macam ni. Saya panggil. Dan suara menangis tu makin lama, mula-mula kuat. Makin pelan, makin perlahan, makin perlahan. Dan saya teringat pula pesan ibu saya. Kalau ada bunyi suara-suara yang seram, mengilai, menangis. Kalau suara tu semakin lama, semakin jauh, semakin perlahan, bermakna benda tu semakin lama, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Pendengar di 897 FM. Bayangkan suara tangisan yang beliau dengar. Mula-mula kuat. Bayangkan, saya masih boleh dengar Casey, tapi suaranya halus. Casey nak tahu tak, bila saya toleh tepi saya langsi dalam bilik hotel, saya tengok bentuk langsi itu macam ada orang tengah diri, sebab dah berbungkus macam orang. Oh, saya cerita saya yang meremang. Almaklumlah, dah lama tak buat M12. Sendiri cerita, sendiri rasa seram. Jadi Lina terus bercerita. Saya bangun, hidupkan lampu satu bilik. Saya terpaksa kejut teman saya dengan goyangkan bahu kiri dengan kanan. Siti! Siti! Baru teman saya terbangun. Apa? Jangan tidur dulu boleh tak? Terbangga aku takut dah. Jadi oleh kerana teman saya terbangun dalam keadaan terperanjat, dia pun tak boleh tidur dulu. Dan akhirnya, malam tu kita sama-sama terlelap dengan TV masih menyala sampai ke pagi. Saya tidak bilang Siti tentang kejadian pada malam tu. Tidak. Saya takut nanti dia pun takut. Jadi saya buat bodoh Casey. Malam kedua, bila berada di dalam bilik hotel kami, alhamdulillah saya tak kena ganggu. Tapi bila balik tu, Siti beritahu saya yang dia dengar suara orang menangis. Saya terperanjat. Dia dengar suara orang menangis, kata Siti, ketika dia bangun pada waktu malam nak pergi tandas buang air kecil. Dia dengar orang menangis. Dia ingatkan saya yang menangis. Dia cuba menjenguk daripada tandas. Saya sedang nyenyak tidur. Dengan cepat Casey habiskan hajat kecil dia, lari keluar, terus naik atas katil tidur sampai ke pagi. Seram Casey. Tak apalah, dengar suara dah meremang. Saya kata pada teman saya yang saya ternampak susuk tubuh di sebalik langsi bila malam tu saya dengar bunyi orang menangis. Terima kasih. Dan kita terus ke hujung talian dalam Misteri Jam 12. Teman Ria 897 bersama saya pada pagi ini. Wak Daing, apa khabar? Alhamdulillah. Ini buat panggilan dari mana, Wak? Daripada Guma. Di kawasan mana tu, Wak? Di Aljunied. Aljunied ada banyak blok kosong Ya, di sini ada tempatnya. Dan Wak, kisah Wak yang nak ceritakan ni tentang apa ni? Silakan. 3 tahun lepas Casey, Wak kerja di hospital lah. Tapi tak nak bilang di hospital mana lah. Wak ni memandu tour club. Okey. Macam, yelah, macam apa, orang nak, bisa angkat mayat, nak pergi, letak mayat di mortuary. Saya, pada malam tu, pada petang tu, saya kena angkat mayat ni lah. Kalinya, kalau saya angkat bawa mayat ni, ada Filipin yang ikut lah. Jadi boleh saya jelaskan sekali lagi, kerja Wak ni untuk mengangkat mayat dalam kemalangan jalan raya? Tidak. Bukan.
kemalangan, ya macam kemalangan ke kematian. Saya kena bawa tu ke tempat menteri lah. Okey. Dalam satu petang tu, saya kena bawa. Lantas yang orang Filipin ni mengatakan, wah, dia cakap orang putih lah. Saya tak dapat hantar ikut, saya nak kena buang air. Jadi lepas tu, saya bilang, okey tak apalah. Saya bawa itu mayat. Tapi yang iranya, kerana kakinya macam terjungkai gitu. Ya. Lantas saya bawa itu tempat macam satu terowong tu, nak pergi tempat menteri. Lantas dalam pertengahan tu, yang kita terlepas itu, rosak sikit. Okey. Rosak. Sebenarnya rosak. Ya, lantas saya macam, tempat itu macam tuang, macam tuang. Ini seperti kalau tempat blok lain tu, tuangnya macam sibuk. Yang doktor ada membawa makanan, ada itu membawa pakaian-pakaian gitu ada. Ada tuang nak pergi macam ni memang semua sepi lah. Lantas, tak sebenarnya dalam pertengahan tu, kereta yang saya mandi tu rosak. Lantas, saya tinggalkan mau jalan pergi tempat, mau pergi ke mana. Lantas saya macam kedengaran mengatakan mau tinggalkan saya ya. Mungkin saya kat gitu. Saya kalau kata memang tempatnya memang tak ada orang lalu lalang situ. Apalagi saya, ya astagfirullahaladzim, saya macam beristighfar. Terus saya jalan laju gitulah. Memanggil teman yang lain untuk teman saya. Masih yang pergi tempat yang ditinggalkan mayat tu kan. Lantas teman saya tu pun ikut. Mengatakan tadi tak sebenarnya kita yang rosak. Lalu di sepadan kuncinya hidup semula. Lantas dia saya membawa mayat itu ke tempat musri itu. Lantas yang mengambil mayat yang saya bawa itu orang India. Jika sama yang Filipin itu, saya cakap Filipin itu dia buang air di toilet. Selalunya dia mesti ikut saya lah. Mau angkat mayat itu, mesti ada pembantu yang ikut. Mesti yang sekali itu saya sendirian. Lantas sampai sudah 6 bulan saya tak kerja lagi lah. Itu saja lah kisah. Terima kasih ya Wak. Ya, sama-sama. Itu adalah pengalaman dari Wak Daing yang berkongsi pengalaman peristiwa dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik, pendengar Ria 897 FM, jangan takut, saya tak akan berehat untuk putar lagu sebab saya pasti ramai juga yang nak dengar kisah pada malam ini. Terima kasihlah di atas kesetiaan anda bersama saya. Sebentar nanti, selain daripada panggilan yang akan saya jawab, ya, ada kiriman email yang ingin saya baca dan SMS yang akan saya ketengahkan. Kiriman email yang ingin saya baca adalah pendengar yang bernama Haziq bercerita, dan Haziq ini dikatakan pernah putus tunang sebanyak 2 kali dia putus tunang. 2 kali betul-betul. Pada mulanya putus tunang buat kali pertama. Dalam kisah email yang saya dah baca awal tadi, Haziq mungkin sangkakan dia yang patut dipersalahkan lah. Mungkin tidak ada jodoh. Dan bila putus tunang buat kali kedua, barulah Haziq dengan ibunya ataupun ibu Haziq telah pun menyarankan untuk berjumpa dengan tukang ubat lah dan merawat Haziq. Dan bila dirawat, barulah dia dapat tahu sesuatu. Apakah yang dia ketahui? Akan saya kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini. Jangan ke mana-mana. Rakan MJ12, itulah suara yang telah pun mengganggu seorang rakan kita bernama Haziq setelah dia berobat dan berjumpa dengan seorang pakar. Haziq harus berdepan dengan gangguan makhluk jin. Dikatakan makhluk jin betina yang telah pun dihantar oleh seseorang, menghantui supaya dia putus tunang dan dia tidak boleh diterima oleh sebarang wanita dalam hidupnya. Pada mulanya Haziq kata, bila saya putus tunang, saya ingatkan saya yang salah, mungkin kita tidak ada jodoh dan sebagainya. Tapi pendengar-pendengar Ria 897 FM, bila buat kali kedua putus tunang, ibunya dapat rasakan sesuatu yang tak kena dan ibu telah pun sarankan dan mereka berdualah ibu dan anak
berjumpa dengan pakar untuk merawat. Bila merawat dengan pakar, alangkah terperanjatnya bila saya dan ibu diberitahu ada sejenis makhluk jin betina yang telah pun yang telah pun mendampingi badan saya. Setiap kali sesiapa jua wanita yang nak bersama dengan saya, nak mendirikan rumah tangga, dia akan mengganggu, mengacau. Kenapa? Bagaimana ia boleh berlaku? Casey, tahun 2000, katanya tahun 2008, kata Haziq, saya pernah menolak cinta seseorang. Dan saya pernah, katanya ini di sini saya pernah menolak cinta seseorang dan saya pernah melukakan hatinya dengan menghentikan perhubungan kami kerana saya nak melanjutkan pelajaran. Apabila saya pulang, saya dah pun ketemu jodoh yang lain, tidak dapat bersama dengan beliau. Jadi saat itulah wanita itu dikatakan mungkin telah pun menghantar sesuatu, mendampingi saya supaya setiap wanita yang suka dengan saya akan rasa takut dan akan akhiri perhubungan kami berdua. Dipendekkan cerita, katanya Haziq, setelah berubat dengan pakar, saya diberi pendinding. Bila diberi pendinding ini bermakna jin betina yang menghantui saya, mendampingi saya, tidak akan boleh ikut ke mana saya pergi. Casey, sejak itulah, setiap malam, bilik tidur saya di tepi koridor akan kedengaran suara perempuan menyanyi dan menangis dekat tingkap bilik. Tapi bila seringkali saya tengok di luar, memang tak nampak sesiapa. Tapi dia akan menangis. Haziq, Haziq. Casey, saya bukan buat cerita. Tetapi sampai ke saat ini, saya akan diganggu. Sampailah mungkin tuan punya badan dah putus asa nak menghentikan perbuatannya, barulah hidup saya tenang. Tapi sekarang, saya hidup berpegang pada pendinding yang diberikan oleh seorang pakar kepada diri saya. Saya sekarang ini takut nak berkenalan dengan wanita sebab takut dikecewakan dan mungkin takut mereka juga dikecewakan oleh saya. Terima kasih, Casey. Selamat tengah malam. Dari Haziq Sulaiman, Misteri Jam 12. Kita ke hujung talian bersama dengan saya, dengan kita dalam rancangan Misteri Jam 12. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Saya Kak Jalila. Kak Jalila. Buat panggilan dari mana ni? Dari Tampines. Kalau akak ni diberi tugas lah untuk buat dapur-dapur malam-malam ni, berani tak, Kak? Allah, tak berani. Dah dengar cerita dah tak berani. Apa lagi nak buat dapur-dapur. Saya pun dengar berani betul Abang Jufri ni. Betul, saya sabit lah dengar. Betul. Dan saya pasti juga masih ada orang yang sedang bertugas sekarang ni malam-malam macam ni di tempat macam tu lah, mencari sesuap nasi Dan akak ada pengalaman tentang apa, Kak? Silakan. Kakak ada pengalaman tentang perkara ini dah jadi beberapa tahun yang lama lah. Ada dua orang tamu ni datang rumah kakak. Jadi kakak dah kenal dengan dia. Jadi dia datang hari raya tu, dah hari raya dah berapa minggu lah. Dia datang, adalah tamu raya, kakak jemput langsung. Dia kata, jadi duduk sebelah kakak di bawah. Lepas tu dia cakap kakak, dia nak pergi toilet lah. Kenapa? Nak betulkan make up dia. Kata kakak, masuklah bilik. Dia cakap, tak apa, kat toilet pun dia cakap, dia kata. Jadi dia keluar lagi ke sini. Dia kata, panas lah. Panas, kipang kakak ni tak asalnya macam helikopter, dia kata panas. Jadi kakak cakap dengan anak kakak, keluarkan kipang lagi satu, tamu kita panas. Dia lagi ke sini, dia dah cakap dia panas. Saya kata kenapa ni? Dia jauh daripada Kak Jalila. Kak Jalila duduk kat tempat Kak First, kakak tengok. Kenapa pula ini tamu kita gini? Kakak tengok, kakak astagfirullahaladzim. Kakak tengok mata dia berlubang. Kakak betul. Kenapa yang kakak tusuk mata? Astagfirullahaladzim, mata budak ni berlubang. Kakak kakak cakap anak kakak, ini macam lain macam je kata kakak. Tapi kakak, bang, kau siapa? Cakap, kau datang rumah kakak, kau siapa? Aku yang ikut budak ni. Dia cakap, kau siapa? Kau ikut siapa? Aku tak ikut dia, tapi dia ambil aku. Dia ambil engkau. Dia kata dia dua orang. Satu bangsa lain, satu di Islam. Tapi dia dah mati berapa tahun kat masa tu. Dia kata, dia setengah umur dia 17 ke 18 tahun. Dia mati bunuh diri. Yang lagi satu tu bangsa asing, dia mati aksiden juga. Jadi dia ni ambil selingkuh.
Cakap Astaghfirullahalazim, kata kakak cakap anak ambilkan air Yasin tu, rinciskan muka, dia ada sadar kan. Dia ada sadar, dia cakap dengan suami dia nak balik. Cakap kenapa kau ambil benda gini lah. Dia sudah buang, kata dia. Dia cakap dengan suami dia, pergilah bawa isteri kau berobat. Dia untuk rumah tangga masa depan kau susah nanti, kata dia lah, benda ni tak bagus untuk kita. Kakak Jela pun tak tahu sama dia dah buang ke belum. Tapi beberapa 2 tahun lepas kakak pergi rumah dia mati, kakak pergi. Kakak ingat saya kita tengok, mak dia kat dapur, kakak salam. Mesti dia panggil, Kak, Astaghfirullahalazim. Kakak ingat kau siapa? Kakak nampak orang tua tengah hidup nasi kat periuk ke bisik. Kakak subhanallah, kata kakak. Sekali kakak pun ingat kakak seorang nampak. Kan anak kakak yang nombor 2 balik. Mak, kenapa kawan mak macam gitu? Macam mana kakak pun tak bilang. Kenapa muka kawan mak macam orang tua Macam orang tua dah umur 70 lebih. Padahal budak tu baru 70 lebih. Jadi kakak cakap dengan suami dia, kakak cakap dia pergi berubat. Kita tak ada apa daya lagi nak tolong pun kita tak pandai kan. Pergilah cari orang yang pandai, tapi tak tahu lah sama sekarang dia dah berubat ke belum, kakak tak tahu. Cuma dia cakap dengan kakak, dia kalau nak datang masak dia malas dia. Dia malas dia tu macam tak selesa. Dia pulang lah. Kalau mungkin kalau dia dah buang tu, cakap tak tahulah dah buang ke belum Casey. Kakak tengok macam takut betul Casey, mata dia berlubang Casey. Subhanallah. Dalam beberapa saat dia tunjukkan kakak. Jadi terima kasih pada Kak Jalila sudi berkongsi pengalaman anda. Ya, terima kasih Kak. Sama. Kembali baik. Yang ini datangnya daripada Encik Suhaimi. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin berkongsi satu peristiwa yang berlaku. Saya pernah ternampak ada sesuatu kecil sebesar telapak tangan saya, warnanya hitam, berlari dari bilik saya keluar. Ataupun keluar dari bilik saya lah, itu mungkin cara yang lebih tepat lagi lah, kata Cik Suhaimi. Jadi Cik Suhaimi pernah nampak sesuatu makhluk yang kecil sebesar telapak tangan lari keluar dari biliknya tengah malam apabila saya sedang tidur. Kisah ini berlaku apabila saya dapati wang simpanan yang saya simpan. Saya ni seorang berniaga. Balik daripada kedai berniaga, balik rumah mesti tak sempat untuk pergi ke bank. Kalau sempat, kadang-kadang tak mengantuk, saya akan singgah. Tapi lazimnya dah penat sangat nak pergi bank pun ataupun nak pergi ke bank pun saya malas. Saya akan simpan duit hasil pencarian pada hari tersebut masuk dalam laci dan tidur. Isteri saya pun buat macam tu. Tapi kebelakangan itu duit kami asyik hilang. Yang hilangnya kadang-kala $50 sampai 45 keping. Jadi rakan-rakan MJ12, saya dinasihatkan oleh seseorang untuk taruh satu kacang hijau, beberapa kacang hijau dan juga satu pisau lipat di dalam laci tempat saya simpan duit. Katanya mungkin kerja tuyul. Jadi saya pun letaklah. Pada hari pertama, hari kedua, dah berhari-hari kisi. Saya pun dah lost track berapa lama kacang hijau dengan pisau dalam laci. Tapi saya tak ingat sebenarnya berapa lama saya letak dalam sana. Sampailah satu malam tu macam panas. Dah hidupkan kipas pun panas. Jadi apa yang berlaku, saya tersadar sepertiga malam. Bila bangun, saya terperasan macam ada benda kecil sebesar telapak tangan lari laju keluar dari bilik. Meremang bulu rumah saya Kisi. Tapi nampak pantas. Tak dapat kejar pun. Siapa nak pergi kejar Kisi? Selepas kejadian itu, barulah saya percaya yang mungkin ada makhluk tuyul. Barulah penat ataupun tidak, saya akan pergi simpan duit di cash deposit machine sebelum pulang ke rumah. Terima kasih Kisi dan selamat tengah malam. Okey, pendengar Misteri Jam 12, saya akan teruskan dengan pemanggil kita. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Okey, saya Rehan. Rehan, buat panggilan dari mana Rehan? Pelan suara anda Rehan. Okey, saya Johor Bahru. Oh, ini ini Johor Bahru Segamat ke Batu Pahat ke macam mana? Dari Kempas Baru. Kempas Baru. Okey. Pengalaman yang Rehan nak ceritakan tentang apa ni? Silakan. Okey, saya pernah pergi dengan budak saya lah. Satu kereta. Okey, saya pergi pun petang lah kat Villa Nabila. Okey, lepas tu diorang suka ambil gambar tau. Dia ada, kalau kita masuk tu, okey, dia akan ada tiga tingkat tau, terselap. Dia tu semua macam rumah dia dah bukan gila lah, tak tahulah dah berapa tahun ni kan.
Lepas tu, kita orang pergi ke belakang. Dia banyak rumah lah kat situ. Dia macam satu bilik. Dan kat atas lagi ada lagi lorong. Lepas tu, saya tengok rasa saya ambil gambar. Saya tak dapat lagi lah. Okey, saya akan pergi ke bukit sikit. Atas bukit tu, nanti ada satu lorong lah. Lepas tu, macam ada rumah tu dah hutang. Lepas tu kat sebelah macam bukit sikit tu, ada pokok buluh warna kuning. Lepas tu kita orang ambil gambar. Jadi ada macam bentuk wanita tengah macam sujud. Lepas tu kita orang saya lagi kita orang datang lagi tak kita orang ambil gambar tak ada pula kat situ kat pokok buluh tu. Itulah kita orang kisahkan kat pukul 9 dan bidah tu. Kita orang pun masuk pun seram juga lah. Satu lagi, anda pernah pergi tak dekat kubur berdekatan? Kata, saya tak pernah ke sana lah, tapi saya nak tanya, kebun teh ada sana, dekat sana ada satu tanah perkuburan. Pernah ada kisah-kisah berkaitan dengan kawasan tu kan? Anda pernah ke sana ke? Oh, kalau kat kebun teh tu tak adalah. Kalau dekat bandar tu ada, kita orang pernah pergi. Setengah malam, dah pukul 2 pagi dah selap. Kita orang jalan-jalan lah. Kita orang sajalah makan. Tapi tak nampak lah. Ada pasal tahun baru lah. Tahun baru kita akan ada tahun baru tu kita jalan-jalan lah kan. Lepas kita tengok macam tak ada tempat yang nak pergi mana. Jadi kita pergi kubur juga. Dan kita pergi kubur salah masuk lorong. Memang gelap dari situ. Lepas tu ada macam tembok besar tau. Kita macam kena macam tertutup akhirnya. Tapi tuan, diorang dah nampak apa-apa, tak tahu diorang nampak betul ke tak lah kan. Lepas tu orang undur, selamat jumpa jalan keluar balik lah. Itu je lagi kisah saya. Terima kasih ya. Okey, terima kasih. Kembali. Okey, silakan mungkin pemanggil yang terakhir 669-11897. Ingat, tolong matikan suara radio anda. Dan harap cerita anda jelas. 669-11897. Jadi kisah berikut ini tentang gambar, saudara. Gambar ini, kalau tadi makcik, ini gambar tentang seorang ninik. Ninik saudara, bukan ninik dia, tapi ninik dia katanya di sini. Tadi makcik saudara, yang ini ninik pengirim kita. Kalau tadi kisah berlaku di Singapura, yang ini berlaku di Malaysia. Pengalaman yang diceritakan pada saya. Kita semua ada ambil gambar. Sekarang ini gambar ni jarang dicetak lah. Gambar tu selalu kita simpan dalam telefon bimbit. Tapi ini terjadi dengan gambar yang dicetak. Jadi dalam rumah ni, walaupun neniknya dah meninggal dunia, dah pergi, tapi rumah ni tetap kena ganggu. Antara perkara yang terkena gangguan ni, yang diceritakan beginilah. Saya nak kongsi dengan anda dalam Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada pendengar Misteri Jam 12. Ini kiriman dari pendengar kita yang bernama Sharifah, berkongsi pengalaman beliau. Kiriman email dikirimkan kepada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg. Nama saya Sharifah dan saya pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Perlis. Dan katanya di sini, ini berkenaan dengan gambar Casey dalam rumah. Nenek dah pun meninggal dunia, tetapi nampaknya kegiatan-kegiatan yang arwah nenek suka lakukan kadang-kala masih lagi berlaku dalam rumah. Antaranya, nenek saya ni suka duduk dekat satu kerusi. Ini adalah kerusi rotan yang digunakan oleh nenek saya. Dia suka duduk di kerusi rotan tu. Pagi hari, kadang-kadang dia duduk memandang ke arah tingkap luar rumah. Sampailah kadang-kadang ke petang dia duduk, malam. Nanti dia bangun tidur pun dia suka duduk dekat kerusi yang sama. Dan kerusi ni pula, kalau nenek duduk, dia akan menghasilkan bunyi. Bunyi rotan. Kedengaran boleh kedengaran jelas dan kita kenal sangat-sangat, kata Sharifah, dengan bunyi rotan tu. Perkara yang lain, nenek saya juga ada satu radio kecil. Radio kecil ni adalah radio FM, yang mana ada butang untuk tukar-tukar saluran. Nanti kalau butang ni terlanggar sedikit, dia akan tertukar saluran yang lain. Jadi, ia adalah manual radio, kata beliau ni. Radio yang manual, kena tolak-tolak cari frekuensi lah.
Nanti kadang-kadang dengar nenek saya nanti dia akan duduk, dia akan ambil radio kecil tu, letak dekat tepi telinga, tangan jari tu dia akan tolak roda untuk tukar saluran. Nanti dia akan bunyi. Tukar-tukar saluran, tukar siaran ke stesen lain. Nanti bila dia dengar benda yang dia suka, dia berhenti kejap. Dengar. Nanti kalau dia suka lagu tu, dia akan menyanyi bersama. Kemudian lagu tak suka ataupun benda yang dia tak minat, dia tukar balik ke saluran yang lain. Begitulah. Bila nenek duduk dekat sofa, itu antara perkara yang dia laku. Kalau sekarang ni orang duduk dekat sofa, dekat kerusi, lazimnya orang bermain dengan handphone. Tengok macam-macam app yang ada dekat dalam. Nenek saya ni, dia bermain, arwah nenek saya bermain dengan radio, ataupun radio. Nenek dah meninggal dunia. Dalam rumah masih ada gangguan. Dipendekkan cerita, gangguan ini telah pun mendapat perhatian ahli keluarga, mendapatkan perhatian seorang kononnya pakar perubatan. Dia datang ke rumah, dia periksa sana sini. Dalam rumah ada 2 gambar besar. Dalam gambar tu ada gambar arwah nenek yang bergambar dengan kita. Itu antaranya adalah gambar hari raya. Kemudian pakar tu kata, mana tak datangnya si arwah datang rumah ni? Gambar dia digantung dekat dinding. Gambar-gambar orang dah meninggal ni jangan gantung-gantung. Bawa turun, simpan. Jadi dengar cakap pakar. Bawa turun, simpan. Kemudian ada gambar-gambar album yang kita letakkan dalam frame, bingkai gambar yang kecil. Dia suruh ambil gambar-gambar tu, kalau boleh simpan. Letak dekat satu ruang dalam kotak ke, simpan. Jangan tunjukkan lagi. Tak boleh display kalau ada arwah dalam gambar tu. Jadi ibu dengan ayah ikut simpan gambar. Tapi ada satu gambar ni, Kisi. Setiap kali kita simpan, nanti besok, lusa, gambar ni akan menjelma dekat atas meja, dekat atas kerusi, dekat mana-mana lah. Pertama sekali gambar ni mula muncul apabila ibu simpan gambar. Besok pagi gambar tu atas meja makan. Ni semalam aku simpan gambar ni. Siapa yang bawa keluar gambar ni? Siapa bawa keluar ni? Ibu ambil gambar tu, masuk balik dalam kotak, tutup, tolak, masuk bawah katil. Malam tu, bila tengah tonton TV, tengah ambil bantal dekat atas kerusi, tup, gambar jatuh. Siapa bawa keluar gambar ni? Aku dah simpan gambar ni banyak kali. Simpan lagi. Sampaikan dah beberapa kali gambar ni menjelma, baru saya, kata Sharifah, dengan ahli keluarga yang lain tertanya-tanya. Ini orang bawa keluar ke? Atau ada misteri di sebalik gambar ni? Memang benar, Kisi. Ambil gambar, satu gambar ni, letak. Gambar ni akan keluar balik. Itu adalah gambar yang dimaksudkan adalah gambar nenek saya sedang duduk dekat kerusi rotan, sedang pegang radio sambil menunduk ke bawah dan jari telunjuk sedang nak tukar saluran ataupun tukar siaran. Tapi tak nampak wajah nenek dalam keadaan candid. Gambar tu keluar balik. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Ibu saya, ayah saya sampai katakan, sudah, awak ambil api, awak bakar gambar ni. Abang jangan kurang ajar. Ini gambar mak saya takkan bakar gambar mak saya. Ini mesti ada orang keluarkan gambar ni. Malam-malam hari tengah tidur, anda bayangkan ahli keluarga semua sedang tidur, tiba-tiba terdengar dengan jelas. Dengan jelas dalam bilik semua tengah tidur waktu malam. Anda bayangkan. Dekat luar rumah, di ruang tamu kedengaran. Abang dengar tak? Dengar bunyi radio arwah nenek. Seperti ada orang sedang bermain dan tukar-tukar saluran. Pendengar Ria 897 FM,
Sharifah kata saya pun dengar, Casey. Ibu dengar, bapa saya dengar. Akhirnya ibu mengaku kalah. Sebenarnya ibu yang tak nak buang radio dengan kerusi dengan gambar. Jadi, kerusi rotan milik arwah nenek, radio milik arwah nenek memang susah nak dipisahkan. Tapi tetap, kata pakar, apa jua milik arwah buang. Jangan simpan lagi. Terpaksa angkat kerusi rotan pada paginya, radio bawa pergi belakang rumah. Waktu tu bapa saya sedang bakar daun daripada pokok kelapa. Nak halau nyamuk, campak kerusi rotan kat situ dan campak radio kecil nenek. Terbakar. Selepas kami bakar 2 barang yang sering kali digunakan oleh arwah nenek, barulah keadaan rumah tu tenang. Kalau tidak, macam-macam gangguan berlaku. Okey, ini kisah selanjutnya. Ini daripada mungkin Singapura, kita beralih tadi ke Indonesia, salah sebuah hotel. Yang ini pula, saya nak ke Australia pula. Wow, ni MJ12, 3 negara sekarang ni ya. Okey. Yang ini di Australia, dipendekkan cerita kiriman daripada Encik Din. Encik Din kata beliau mendengar rancangan MJ12 sejak 4 tahun yang lalu dan suka dengan kisah-kisah yang dikongsi sama. Yang ini berlaku apabila saya dengan isteri saya menetap di sebuah rumah sewa. Kami hanya tinggal di rumah sewa tu hanya mampu bertahan selama seminggu saja. Setelah membaca kisah Cik Din ni, saya rasa kalau saya bukan seminggu, 2 hari pun belum tentu boleh lepas. Cik Din kata saya telah pun menyewa sebuah rumah di Australia. Itu pertama kali saya menyewa sebuah rumah. Sebelum ni datang ke Australia outstation dihantar oleh syarikat dan menginap di hotel. Tapi setelah saya mendapat tawaran untuk bekerja di Australia, jadi saya pun berbincang dengan isteri, dipendekkan cerita, kami pun berpindah ke sana. Anak-anak saya tak boleh ikut sebab mereka masih bersekolah di Singapura. Jadi hanya saya dengan isteri buat masa itulah. Jadi pendengar Misteri Jam 12, cari rumah untuk disewa, jumpa sebuah rumah. Rumah ni adalah rumah sebuah, harga yang berpatutan sangat-sangat, besar rumahnya dan harga dimampui sebab syarikat akan bayar 70%, lagi 30% saya akan keluar wang saya sendiri. Pada waktu itulah sebab saya masih baru di sana, sebelum syarikat akan berikan sepenuh kepercayaan membayar sewa 100%. Jadi menyewa sebuah rumah ni, cantik rumahnya, rumah 2 tingkat, dalam rumah tu ada 5 bilik tidur, yang mana 3 bilik tidur bahagian atas rumah, 2 bilik tidur bahagian bawah rumah, ada ruang tamu 1, ada dapur, ada tandas dan juga ada basement. Dalam rumah tu ada basement. Bila saya dengan isteri turun ke bawah, ke basement tu, ia digunakan untuk tempat cuci pakaian. Tempat cuci pakaian. Dan isteri saya kata, bang, saya tak nak cuci pakaian kat sini lah bang. Kita letak mesin pembasuh dekat kawasan dapur. Sebab isteri saya memang penakut. Basement tu gelap kisi. Tingkapnya kecil, 1 sebelah ujung. Itu pun tak akan ada cahaya masuk. Perlu buka lampu. Jadi, apa yang berlaku bila saya dengan isteri berada dekat bawah sedang tengok basement tu. Jadi, kami pun nak naik atas, nak tengok bahagian-bahagian rumah yang lain. Akhirnya, sebelum kami setuju, dah pun isteri kata okey, barulah kita teruskan. Pendengar Misteri Jam 12, katanya di sini Cik Din, bila kami berpindah ke rumah tu, si isteri dengan saya hidup bahagia sangat-sangat lah. Sebab di Singapura ni pun kami tak ada rumah sebesar ini. Saya dengan isteri waktu tu sedang berada dekat dapur. Isteri sedang masak, saya sedang tolong isteri potong-potong barang. Kalau ikut waktu, lebih kurang dalam jam 7 lebih malam. Jadi tengah potong-potong, tiba-tiba dengar bunyi orang tutup pintu. Boom! Dan pintu yang ditutup tu adalah pintu menuju ke arah basement rumah di Australia. Mungkin ada angin tiup. Tapi mustahil sebab katanya di sini
Sebab dalam rumah tu cuma kami berdua. Dan siapa yang buka pintu? Kalau pintu tu nak tertutup, mesti ada orang buka. Jadi siapa yang buka pintu yang disebutkan tu? Pendengar Mizif jam 12. Itu yang pertama. Jadi setelah siap, kami pun makan. Tengah makan. Bila nak turun ke basement, tangga yang kami gunakan dibuat dari kayu. Jadi setiap langkah, lompat, lari, dipijak, akan dengar bunyi. Memang kuat dan jelas. Tengah makan dengan isteri, tiba-tiba bunyi orang turun naik tangga dekat basement, berkali-kali bunyinya. Sampaikan isteri pandang saya pun pandang isteri. Saya tak tahu nak buat apa. Saya cuma serahkan surah-surah yang saya bawa kepada isteri saya, supaya dia dapat baca dan kurangkan rasa takut. Yang paling menakutkan sangat-sangat Casey, apabila saya dengan isteri dalam bilik dah nak tidur, saya dengan isteri ternampak dekat pintu bilik kami yang kami tak tutup, kelihatan seperti ada sesuatu menjenguk daripada luar pintu bilik kami, Casey. Kami hanya bertahan dekat dalam rumah tu tidak lama sebelum saya mencari rumah yang lain. Tapi apakan daya, kita akan rugi pembayaran deposit. Setelah bercakap dengan ejen yang membantu cari rumah, dia setuju untuk pulangkan 50% daripada deposit yang telah pun kami serahkan padanya. Okeylah, better than nothing, kata beliau. Inilah pengalaman yang diceritakan ketika beliau menyewa sebuah rumah di Australia. Akan kisah satu lagi sebentar nanti, tapi sekarang mungkin saya dapat jawab seorang pemanggil di hujung talian. Silakan 669-11897, 669-11897. Yang ini kiriman daripada Didi. Katanya di sini, saya adalah pendengar baru dari Malaysia dan ini berkenaan dengan rumah kampung saya di Pontian. Belakang rumah saya, ibu saya gemar menanam pelbagai tanaman dan antaranya adalah pokok pisang. Apa yang berlaku, pokok pisang ni dah pun berbuah, ada jantung pisang lah. Dan nenek saya banyak kali nasihatkan ibu saya suruh potong jantung pisang. Saya terdengar perbualan nenek dengan ibu lah waktu saya sedang buat kerja sekolah, iaitu buat homework, tengah tulis, amboi pasang telinga, katanya, dah. Jantung pisang tu bila kau nak potong? Potonglah, kau tahu kan, itu tempat dia. Kau ingat, kau dekat dalam rumah ni semua perempuan. Saya ada adik-beradik. Saya ada 2 orang kakak, seorang lagi adik, dan saya anak yang ketiga. Dalam keluarga 4 beranak, ataupun 4 adik-beradik, semuanya adalah perempuan. Jadi, nenek saya khawatir. Nenek saya ni bukan apa. Dia tak boleh berjalan sangat. Dia kalau nak jalan kena dipapah ataupun menggunakan tongkat tapi tetap tak kuat. Jadi dia mengharapkan ibu saya lah yang melakukannya untuk potong jantung pisang. Bila saya dengar, kau tahu kan itu tempat dia. Saya sebenarnya tak tahu apa dimaksudkan. Langsung tak tahu. Dan sampaikan pada satu malam, yang mana ibu saya masih belum lagi menebang jantung pisang yang disebutkan. Tengah duduk dalam bilik dengan adik saya, waktu tu bermain permainan Uno. Wow, dah lama tak dengar main Uno. Tiba-tiba, dengar bunyi macam ada orang menyanyi tu. Jadi saya cuba tidak indahkan, makin lama makin jelas bunyi seseorang sedang menyanyi. Saya pun katanya di sini menjenguk dekat luar tingkap. Entah macam mana mata ni boleh pandang pada sebatang pohon pisang yang mana buah telah pun diambil, tetapi jantung pisang masih ada pada batang pohon berkenaan. Bayangkan pendengar, masih ada lagi. Jadi saya pada waktu itu rasanya macam ada sesuatu yang tak kena. Biasalah kalau belajar bahasa Inggeris, kalau belajar ilmu alam dan sebagainya, kita ada limit. Jadi setelah saya bermain dengan adik saya dah pandang luar tingkap macam ada sesuatu tak kena dengan pokok pisang. Entah apalah mungkin yang saya fikirkan pada waktu itu.
Saya boleh minta tolong adik saya, temankan saya. Saya ambil pisau dekat dapur, jalan belakang rumah, pergi dekat pokok pisang, potong jantung pisang. Bila saya ambil pisau, saya potong, agak liat pisau yang tajam pun tak boleh memotong jantung pisang yang tergantung. Saya cuba tak boleh. Kemudian adik saya, "Kak, kenapa kak?" "Entahlah dik, dari tadi kakak cuba potong, tak boleh potong ni." "Sini adik try." Adik saya ambil pisau. "Tak boleh dik, tak boleh." Adik saya pegang, bismillah. Dengan melafazkan bismillah adik saya tarik, jantung pisang tu hampir-hampir terbelah. Tetapi menakutkan, seolah-olah ada air warna merah seperti darah jatuh mengalir keluar daripada jantung pisang yang disebutkan tadi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Silakan 669-11897, 669-11897. Ini daripada Farina, katanya, "Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Farina, saya pendengar setia Misteri Jam 12, berasal dari Shah Alam, Malaysia. Pengalaman saya berlaku di rumah saya. Saya waktu itu sedang menggunakan telefon bimbit ataupun handphone, sedang bercakap dengan kawan saya." Kata Farina. Jadi ketika saya berada dekat tingkap bilik ni, daripada tingkap bilik saya akan nampak bahagian car porch ataupun tempat letak kereta di depan rumah saya. Rumah saya ni adalah rumah jenis 3 tingkat. Saya di tingkat 2. Tingkat paling atas adalah bilik ibu dengan bapa saya. Jadi saya dekat tingkap sedang lihat ke arah luar rumah. Tiba-tiba saya perasan depan pintu besi keluar masuk gate rumah saya ni ada orang tengah berdiri nak masuk dalam rumah. Waktu tu sekitar jam 11 malam, masing-masing semua dah masuk bilik, masing-masing dah nak masuk alam mimpi. Jadi rumah saya ni tidak ada pembantu dan apa yang berlaku, saya sedang bercakap dekat telefon, saya beritahu teman saya lah, kawan saya ni, saya punya best friend, kata, kata Farina, saya beritahu teman best friend saya bernama Siti. Katanya, "Ti, depan rumah aku ada orang diri, Ti." Dan Siti pun bertanya, "Siapa tu? Kau kenal tak?" "Entah, aku tak kenal lah. Lama pula tu dari tadi. Tak gerak-gerak pun." Jadi saya nampak wanita ni berdiri tegak. Tangan dia tak ada gerak kiri kanan, badan dia tak ada tukar posisi kaki, diri lama krem, tak ada. Macam tu dia diri, macam tu lah. Sepanjang 10 minit saya perhatikan dia tak gerak-gerak. Jadi apa yang berlaku, saya ni dekat tingkap, tiba-tiba telefon saya ni bunyi, tet, bateri low. Saya pun nak carilah portable power bank. Saya jumpa power bank, cucuk pada handphone, kembali dekat tingkap, wanita yang tadi dekat depan pintu, iaitu pintu besi depan gate lah rumah saya ni, dah tak ada lagi. Mungkin dia dah jalan lah, mungkin Rasa bahagia, happy sangat-sangat. Apabila saya sedang bercakap dengan teman saya ni, saya berperasan wanita yang tadi itu dah masuk dalam rumah, kini berada dekat kawasan rumput-rumput yang mana dekat tepi itu adalah tempat buai yang saya sering bermain. Saya terkejut, saya pekik, teman saya tanya kenapa. Akhirnya dapat tenangkan diri, saya kata, "Perempuan yang tadi aku nampak depan tu dah dapat masuk dalam rumah aku. Siapa yang masukkan ni?" Kata saya kepada teman saya, best friend saya di telefon. Kemudian best friend saya kata, "Lebih baik kau pergi naik jumpa mak bapak kau ataupun kau bacalah." Jadi pada malam tu teman saya, best friend saya temankan saya membaca surah sambil berbual dengan dia. Alhamdulillah, hanya setakat nampak benda tu di luar dan di pekarangan rumah saya. Itu saja. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, saudara, ini kisah yang dikongsi sama berlaku ini antara katanya di sini, "Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Idham." Apa khabar Idham? Saya ingin berkongsi satu pengalaman yang mana saya adalah seorang pekerja pindah rumah, mungkin pindah pejabat. Dan kata Muhammad Idham, pengalaman yang beliau alami ini berlaku di salah sebuah kondominium yang dah pun nak dirubuhkan. Yang mana para penginap di kondominium ini
terpaksa berpindah ke tempat yang baru, dan tempat ini akan dikosongkan, akan dirobohkan dan mungkin akan dibangunkan bangunan yang barulah. Jadi kerja saya ni, saya telah pun diupah oleh tuan rumah yang telah mendapatkan khidmat syarikat saya kerja untuk pindahkan barang-barang rumahnya. Jadi temu janji itu dibuat hanya selepas jam 8 malam. Sebabnya owner rumah balik kerja jam 6 petang. Jadi dia hanya boleh buat temu janji untuk pindahkan barang-barang hanya selepas 8 malam. Jadi 8 malam kita berjumpa di luar kondominium. Dan kondominium tu selalunya kalau cakap tentang rumah kondominium ni, dekat depan pintu masuk kondominium mesti ada pengawal keselamatan yang menjaga. Tapi tidak, di booth pengawal keselamatan ataupun di dalam tempat jaganya pengawal keselamatan, langsung tak ada orang, kosong. Yang saya dapat lihat CCTV tu, rak-rak CCTV tu semuanya kosong. Mungkin barangan-barangan di sana telah pun diangkat dan dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi bila masuk dalam, tempat tu dah jadi macam tempat zon peperangan, yang mana ada banyak kayu-kayu yang diletakkan di tepi. Mungkin ini nak tutup lah tingkap-tingkap cermin-cermin yang bakal dirobohkan kondominium ini. Jadi saya pun masuk dengan arahan tuan rumah yang tunggu kami di hadapan. Kemudian dia arahkan untuk pandu terus dan tunggu dekat blok hadapan sana. Pendengar Ria 897, kisah yang diceritakan ini berlaku di Malaysia, bukan di Singapura. Jadi kata Muhammad Idham, saya pun dengan pemandu dan 2 orang lagi penolong untuk pindah ni turun dari lori dan ikut tuan rumah. Jadi kami pun membawalah beberapa kotak untuk naik ke atas, untuk bungkus barangan-barangan, beberapa wrapper plastik untuk juga membantu membungkus barangan-barangan, foam dan sebagainya, perkakas-perkakas untuk bantu pindah rumah supaya barang-barang dapat dijaga dengan baik. Jadi bila sampai atas tu, kita pun sempatlah berbual dengan tuan rumah. Kita tanya, ini merupakan seorang wanita Cina. Jadi kawan saya cakaplah dengan dia, wah, ni sudah pindah ramai ni, bagaimana? Tak tahulah, ini management mau ambil balik ini tanah, mau buat something else lah. Jadi kita udah pindah. Jadi kita pun bercakap lah, oh, sini dah semua pindah ke? Oh, ada lagi beberapa lah, beberapa unit rumah yang masih belum pindah. Tapi kebanyakan 80% lebih dah pun pindah. Jadi boleh anda bayangkan situasi di estate kondominium ni. Mungkin tingkat 2 tak ada orang, tingkat 3 langsung kosong koridornya, tingkat 4 mungkin 1-2 orang yang tinggal. Jadi tuan rumah yang mendapatkan khidmat kami untuk berpindah ni, katanya di sini tinggal di tingkat 8. Jadi saya pun dengan kawan-kawan semua keluarlah pergi ke unit rumahnya. Dalam perjalanan nak pergi rumah, ini kondominium ni agak lain sedikit. Koridornya kiri kanan semua pintu rumah. Dia tidak boleh nampak luar. Hanya hujung ke hujung koridor tu akan ada satu ruang yang boleh kita tengok luar kawasan kondominium tu lah. Kalau tidak, koridornya sepanjang-panjang koridor, dia seolah-olah macam koridor hotel. Kiri kanan pintu rumah. Jadi bila berjalan tu, pintu rumah ni rasakan macam seram tau. Bila kita dah tahu dekat tingkat yang owner Cina ni tinggal ni, hanya tinggal dia seorang saja. Yang lain semua dah berpindah. Kita pun masuk dalam rumah, kita mulalah pack barang. Kemudian satu waktu tu, saya ni diarahkan oleh kawan saya untuk turun ke bawah, kata Idham, untuk ambil barang yang lain lah. Dan saya pun turun ke bawah seorang diri. Yang lain sedang sibuk bungkus barang-barang dan nak packing dan dibawa turun ke bawah. Sedang saya tunggu lift dekat lift lobby tingkat 8 rumah customer ni. Katanya rumah pelanggan beliau. Saya pun tekan butang lift pun nak naik ke atas. Tiba-tiba saya dengar ada orang buka pintu, tutup pintu. Betul-betul ada sebuah unit rumah tepi lift. Seorang perempuan ni keluar. Perempuan keluar menuju ke arah lift. Saya pandang dia, saya senyum lah. Tapi dia macam tak tengok saya. Dia jalan tengok bawah dan langsung tak respon bila saya senyum. Okeylah, mungkin sombong. Lift sampai, pintu terbuka, saya masuk ke dalam. Kemudian bila saya toleh, wanita yang saya nampak tadi hilang entah ke mana kisi. Mungkin agaknya dia turun tangga, mungkin agaknya dia masuk balik rumahnya. Mungkin saya tak perasan, tak apa.
Saya pun tekan tingkat 1 dan lift turun ke bawah. Going down. Doors are closing. Dari tingkat 8 turun ke bawah ni, saya pun diri tunggu dan bayangkan agak lama lift ni nak sampai ke tingkat 1. Akhirnya bila sampai tingkat 1, saya pun turun ke bawah pergi ke lori untuk ambil beberapa barang yang lain. Kemudian saya masuk dalam lift dan apa yang berlaku, tangan saya penuh dengan barang, kata Idham. Jadi ada bahagian-bahagian tertentu yang saya tak nampak sebab tertutup. Saya kena peluk erat barang ni. Dan saya sebenarnya terkial-kial nak tekan butang lift tau, nak tutup pintu dengan nak tekan tingkat 8. Jadi bila dia masuk dalam lift, kata Muhammad Idham, memang tak ada orang, hanya saya seorang saja dalam lift. Jadi bila saya sedang nak cuba cari jalan, takut nanti bila saya cuba lepaskan, nak dapatkan tangan saya tekan butang ni, barang-barang jatuh, nak angkat susah Casey. Jadi saya cuba miringkan badan nak tekan ni, tengah nak miringkan, tiba-tiba entah dari mana ada tangan datang tolong saya tekan tingkat 8 dan tutupkan pintu lift. Saya ingatkan belakang saya ada orang. Saya pun bukan toleh, sebab saya nak toleh pun tak boleh. Kata Idham, saya pusing. Saya pusingkan tubuh saya, tengok satu lift saya pusing, langsung tak ada orang Casey. Sepanjang perjalanan lift naik ke atas, bulu rumah saya meremang. Saya masih tertanya-tanya ni, siapa yang tolong saya tadi? Saya nampak tangan tolong tekan butang lift tingkat 8 dan tutup pintu. Lift sampai di tingkat 8, pintu terbuka. Saya jalan keluar dan saya rasakan seperti ada orang dekat belakang, tapi saya tak berani nak toleh ke belakang. Dan itulah kisah yang diceritakan oleh Muhammad Idham ketika dia bertugas pada waktu malam menolong salah seorang pelanggan untuk pindah rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam.